الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Al-Mukhtasar Al-Latif yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal Al-Hadrami rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita rasanya muka surat 17. Ada tak hak tanda? Hamba mudah ingat tak tanda. Betul dah? 17. Faslun. Ini suatu fasal. Katanya wayang jusul ma'ul qalilu wa ghayruhu minal ma'i'ati biwuqu'in najasati fihi sawa'un ghayyarathu am lam tughayyirhu wa yu'fa 'anil yasiri minasy sya'ri an-najis wa 'anil maytati allati la nafsa laha sa'ilah wan najasati allati la yudrikuha at-tarf wa manfadhi at-tayri wal fa'r wal yasiri min ghubari as-sirjin وسؤر الهرة التي أكلت نجاسة ثم غابت زمنا واحتمل ولوغها في قلتين من الماء. Katanya fasal sesuatu yang menajiskan air yang sedikit dan ternajis air yang sedikit dan selain daripada air, iaitu daripada cecair dengan jatuhnya najis ke dalamnya, sama ada merubahnya atau tidak merubahnya. Dimaafkan bulu haiwan yang najis jika sedikit, dan bangkai haiwan yang tidak mengalir darahnya, dan najis yang tidak dapat dilihat dengan zahir mata, dan lubang najis burung dan tikus, dan baja yang sedikit, dan mulut kucing yang memakan sesuatu yang bernajis namun kemudiannya ia menghilangkan dirinya, yang berkemungkinan ia menjilat air yang sukatangnya adalah 2 qadah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada ni kita bincang berkenaan dengan wudu dan berkenaan dengan mandi wajib. Di sana ada taharah yang dikenali sebagai wudu, dan di sana ada taharah yang dikenali sebagai mandi wajib. Maksudnya ada taharah, maksud taharah di sini adalah kita bersihkan diri daripada hadas kecil dengan caranya kita berwudu. Dan di sana ada taharah dengan cara kita mandi, ataupun dipanggil juga kita menghilangkan hadas besar melalui mandi wajib. Alat yang digunakan untuk berwudu dan mandi adalah air. Dan bukan semua air dibolehkan kita guna untuk mandi dan berwudu. Air yang boleh digunakan untuk mandi dan berwudu adalah air mutlak. Air mutlak adalah air yang dilepaskan daripada apa-apa ikatan yang tetap. Itu makna air mutlak. Kerana Allah Subhanahu wa taala kata begitu dalam Al-Quranul Karim, begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam rasul begitu. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata fa illam tajidu ma'an fatayammamu, jika mung tidak dapati air. Air ni secara mutlak tanpa diikatkan air apa-apa, maka kata ulama air yang boleh digunakan untuk bersuci adalah air mutlak. Begitu juga ketika ada seorang Arab Badui masuk ke dalam masjid Rasulullah, tiba-tiba dikecing dalam masjid Rasulullah, maka Rasul pun suruh kepada sahabat, hariqu ala baulihi dhanuban mimma,
tuangkan di atas air kencingnya satu timba daripada air. Rasul kabur secara mutlak tanpa diikatkan dengan apa ikatan terhadap air tersebut. Maka sebab itulah kata ulama, air yang boleh kita guna untuk bersuci sama ada berwudu ataupun mandi wajib adalah air mutlak. Di sana ada beberapa jenis air tidak boleh kita guna untuk berwuduk dan mandi wajib. Tidak sah. Jadi sebab itulah perbincangan air di antara perbincangan yang dibincangkan dalam kitab fiqh. Kerana ia berkait dengan bersuci. Bersuci berkait dengan sembahyang. Perbincangan berkenaan dengan air ia berkait dengan ibadat solat kita. Kita nak bincang pasal air sebenarnya dia berkait dengan ibadat solat. Kerana bukan semua air boleh kita guna untuk bersuci. Di sana ada air yang dikenali sebagai air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena najis. Apa yang disebut oleh pengarang kita adalah air yang sedikit. Okey, kita ada air yang sedikit dan ada air yang banyak. Sedikit dengan banyak di sini adalah kalau tidak cukup 2 qadah maka dikirakan sedikit. Kalau 2 qadah ke atas dikirakan banyak. Banyak mana 2 qadah? Lebih kurang dalam 200 liter. Kalau air itu 200 liter ke atas maka dikirakan banyak. Kalau air itu dalam 10 liter, 20 liter, 100 liter masih lagi dikirakan sedikit. Okey. Kita hukum air sedikit dia berbeza dengan hukum air banyak. Kita nak bincang air sikit ni. Air yang sedikit semata-mata jatuh najis ke dalamnya. Tapi dengan syarat najis yang tidak dimaafkan. Sebab di sana ada najis yang dimaafkan. Air yang sedikit apabila jatuh najis ke dalamnya, sedangkan najis ni bukan najis yang dimaafkan, maka najis tersebut menajiskan air itu, sama ada berubah ataupun tidak. Okey, katakanlah ni air duduk dalam cawang. Duduk dalam cawang ni berapa liter sangat? Seliter pun tak sampai. Tiba-tiba tak cicok ada di dalam. Ada tak cicok sutir di dalam? Allah, ada sutir tak cicok. Air kita tengok sama je. Warna seperti warna asal, bau pun tak berubah, rasa pun sedap pula Contoh. Biasa je. Tak ada berubah benda. Kata ulama, air ni dinamakan sebagai air mutanajis. Tidak boleh kita guna untuk bersuci. Nak berwuduk tak boleh, nak mandi wajib tak boleh, nak basuh najis tidak boleh. Kalau buat juga tak sah. Dan nak minum tak boleh. Tak sengaja nak buat ni. Hamba kena dah tak sengaja. Ada satu surah tu di Terengganu juga surah tu. Dah sebelum dia cawang, dia pakai cawang gitu, cawang hok dia tak nampak, cawang hok ada warna. Nyetok air, kita minum juga. Tengah-tengah kita minum tu kita berhenti gitu, kehek. Tapi kita tak kabur takut malu orang hok yang tok tu. Ada tak cicok dak setara. Allah kena sungguh, tapi mujurlah rezeki. Tidak kalau kita nak minum diri sengaja memang tak dah. Tapi jangan buat gitu tabak buat kita wah sungguh lah kita. Kalau buat sengaja kau. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi air yang sedikit, kita ulang sekali, air yang sedikit maksudnya air yang kurang daripada 2 qadah, semata-mata jatuh najis ke dalamnya. Tapi syarat najis itu najis yang tidak dimaafkan. Nanti kita akan bincang apakah najis yang dimaafkan. Maka najis itu akan menajiskan air. Air itu terus jadi mutanajis. Air dalam satu baldi. Satu baldi air. Satu baldi dah siapa? 200 liter. Berapa liter nak satu baldi? Mungkin baldi yang besar sikit, kita kata 30 liter. Hok besar sikit tu. Kalau hok baldi kecil 10 liter dah siapa? Baldi sederhana mungkin 15 liter. Tiba-tiba jatuh tai cicak dalam, jatuh tai tikus dalam, tai ayam dalam, tai kambing dalam. Yang penting benda hok yang najis, maka najis tersebut menajis air itu walaupun tidak berubah. Okey, satu. Manakala air yang banyak, air yang cukup 2 qadah ke atas, semata-mata jatuh najis ke dalamnya, najis tersebut tidak menajiskan air. Jatuh najis dia pun. Jatuh lah, kubang apa pun, tak apa. Sebesar-besar sungai, dok sungai, berapa liter sungai? Tak ada kira berapa liter, berapa ribu liter sungai. Kosong. Ada lembu mampu seekor dalam. Adakah bangkai lembu saat itu menajiskan air sungai? Tak. Sebab air sungai banyak. Tapi melainkan kalau sekiranya najis saat itu mengubahkan air banyak. Busuk bau air. Bau busuk, bau bangkai tu air. Maka ketika itu barulah bangkai tersebut, najis tersebut menajiskan air itu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang mana apa yang disebut oleh pengarang bukan setakat air yang sedikit semata-mata jatuh najis ke dalamnya juga najis itu menajiskan air, bukan setiap benda yang cair. Benda yang cair ni dok kira sikit banyak. Benda yang cecair selain daripada air. Dok kira sikit ke banyak, asal kata jatuh najis, terus najis menajiskan benda tersebut. Katakanlah contoh kita ada kicap, kita beli kicap besar. Dah anak tok laki wahai kicap belaka. Kalau goreng telur, kicap berahi sangat. Oh, jadi kita gerang sangat beli hot tong besar lalu, pakai mudah papau. Jadi budak-budaknya pakai ambil aku ambil dia ingat dak tutup. Rupa-rupanya cicak rumah kita pun wai gok kicap. Dia pun masuk dalam. Tengok kolem apa sekor cicak duduk dalam. Baik. Okey, cicak binatang hak yang tidak mempunyai darah mengalir. Kita dah buat contoh ke cicak. Kita kena contoh benda lain. Kita kata tengah-tengah budak tu buka, tiba-tiba tahi cicak jatuh dalam. Tahi cicak tak apa. Sebab cicak ni binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir, dia ada hukum yang khusus. Nanti kita akan cerita pasal ni. Kita tak boleh buat contoh dengan cicak. Kita buat contoh dengan tahi tikus. Jadi malang hidup tutup saat itu, tikus duk main-main, pakak berok tikus, dung jatuh dalam. 2-3 butir jatuh dalam. Kita tengok benda pula kita pecek ke benda kacang soya hod acur lagi. Dah akak-akak tak tikus dak sekarang. Duk dalam kicap bapak. Kata ulama, tai tikus saat itu menajiskan kicap tu. Kena cubuh dak minum. Dak boleh makan kicap tu. Sikit ke banyak ke dak kira. Ada kita beli dalam 400 liter. Tong besar tu kicap. Ada 4-5 butir tai cicak dan tai tikus dalam. Kena cuang belaka. Cecair selain daripada air, sikit ke banyak apabila jatuh najis dalam, dengan syarat najis itu bukan najis yang dimaafkan, maka najis itu menajiskan cecair tersebut. Okey, saya kita contoh kicap. Sama kicap, benda lagi sos cili, lagi benda lagi benda lada giling. Ni benda hak yang mungkin terdedah kepada najis jatuh dalam. Benda lagi madu. Kalau jatuh tai cicak dalam, tai tikus dalam, tai kucing dalam, maka benda tersebut menajiskan barang itu. Maka kena cubuh, tak boleh makan. Sama juga dengan orang buat wudu. Hamba sebelum ni buat contoh dengan buat wudu. Contoh dengan wudu. Dia wudu ni dia perang dalam payang. Kadang berapa bulan baru dia buka mula. Kadang-kadang orang buat sendiri wudu ni dia buat beradong macam kilang buat. Kilang buat memang cukup syarat-syarat dia pun sama sekali. Tapi ada orang kampung ni dia tutup dengan benda, tutup dengan plywood atas tu. Dah nak lock lama ni budak-budak jadi nakal, membuka sikit aku buka sikit. Dah benda dalam ni, membuka sikit. Dah tutup molek. Ada binatang tu bau sedap, tikus dung jatuh dalam nak naik. Mampu herah dengan tikus duduk dalam. Kita dah sedar dah main berapa bulan duk perang. Nanti nak ambil pula. Cuah tu kan dia nak ambil pula tu, dia cuah di atas satu napih sebab dia nak asingkan tulang-tulang tu kan. Kita tak tulang bilis dah, warna pula tulang bilis macam tulang ayam tu dia. Tengok-tengok ada lagi bulu tikus duk setarang, mampu. Banyak mana pun kena cuah. Kerana benda? Kerana dia adalah cecair yang selain daripada air. Apabila jatuh najis yang tidak dimaafkan di dalamnya, maka najis tersebut menajiskan barang itu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sana ada najis yang dimaafkan. Kalau dia jatuh di dalam air yang sedikit, ia tidak menajiskan air. Antara najis yang dimaafkan adalah bangkai. Bangkai ni adalah najis bangkai. Bangkai benda pun najis belaka, melainkan bangkai anak adang, belalang, ikan, hak ni tidak najis. Baik. Bangkai semuanya najis. Melainkan di sana ada bangkai yang dimaafkan nisbah kepada air, iaitu bangkai binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Bangkai binatang yang tidak mempunyai darah mengalir, contoh lalat, contoh nyamuk, contoh lagi kita kata cicak, ada darah tak? Ada darah mengalir. Kita pegang cicak, kita keratlah, ada darah mengalir. Lipah, kabur, katu, dia tak ada darah mengalir. Binatang-binatang tersebut kalau jatuh ke dalam air yang sedikit, walaupun masa dia jatuh tu dia makuh dah, dia tidak menajiskan air, dimaafkan. Maksudnya bangkai walaupun dia najis, kalau dia jatuh ke dalam air yang sedikit, bangkai tersebut tidak menajiskan air itu. Sebab bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir dimaafkan pada air.
Dalilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a adh-dhubabu fi syarabi ahadikum, apabila lalat jatuh di dalam minuman salah seorang di kalangan kamu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyaghmishu, mu kena selang ni. Minuman kita kadang-kadang panas, kadang-kadang suam. Kawan ni jatuh dalam lemah dah, kita pergi selang pula bobok mampu kerah tu. Lepas tu Rasulullah suruh buang balik benda tu. Lepas mu selang, mu buang. Sebab benda Rasulullah suruh selang gitu, kerana pada salah satu daripada dua sayap lalat saat itu ada penawar dan ada racun. Jadi kata ulama tu, tengok Rasulullah suruh selang kemungkinan mampu, maka apabila mampu masih lagi boleh guna air tersebut. Bermakna lalat dimaafkan, bangkai lalat dimaafkan. Dah lalat saja, masa ulama pun bincang, bukan mesti lalat saja. Sebab benda Rasulullah sebut lalat, rupanya lalat tidak mempunyai darah yang mengalir dalam tubuh dia ketika dia hidup. Jadi kata ulama, setiap bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir, dia mengambil hukum seperti lalat, semut, katu, kabur. Setiap benda yang tidak mempunyai darah yang mengalir, ia tidak menajiskan air apabila dijatuh dalam air. Tapi dengan dua syarat. Dia ada syarat dia. Syarat yang pertama adalah jangan kita yang sengaja diletak dalam. Ni air duduk dalam gelas ni, banyak ni, kita pun cari mana lalat mampu-mampu letak dalam. Ambil lalat letak dalam. Hal tu tak boleh. Sebab sengaja daripada kita buat perkara tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah jangan najis tersebut mengubuhkan air. Kalau dia jatuh diri, ramai sangat, banyak sangat jatuh dalam, masa kita buang pun busuk kohong bau air, maka air itu dihukumkan mutanajis. Okey, kita buat kesimpulan sekali lagi. Ini di antara benda yang penting. Okey, kita ada air yang sedikit, lepas tu kita ada air yang banyak. Okey, ada air sikit, ada air banyak. Sikit warna dak cukup 2 kolah. Banyak 2 kolah ke atas. Ukuran dengan liter dak sampai 200 liter sikit. 200 liter ke atas banyak. Okey, selesai. Hukum dia warna najis yang tidak dimaafkan. Apabila jatuh ke dalam air yang sedikit, walaupun najis itu tidak mengubahkan sifat air. Sifat air 3, bau, rasa, warna. Tetap najis itu menajiskan air. Air itu air mutanajis, tidak boleh kita guna untuk berwuduk dan mandi wajib, bersuci daripada najis, tak boleh dah. Baik. Melainkan kalau najis yang jatuh dalam tu najis yang dimaafkan. Benda najis yang dimaafkan antaranya adalah bangkai binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir ketika dia hidup, maka dimaafkan. Tapi dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, jangan kita yang diletak bakal tu dalam. Syarat yang kedua, jangan bangkai saat itu mengubahkan sifat air. Kadang-kadang ni benda-benda yang pernah kena tengok, kita tengok. Kadang-kadang kita letak air dalam beldi. Kita letak air dalam beldi, seldi air. Malang tu dah ingat nak tutup lampu. Ni rumah-rumah kayu lah, rumah-rumah batu payah dah lah ni nak jadi benda gini. Ni rumah-rumah kayu hak yang ada lagi ruang-ruang kat atas, hak yang benda-benda luar boleh masuk. Lepas tu malang tu hujan. Jadi apabila malang hujan, katu tubik. Katu apabila ditubik, dicari lampu. Ia pun pergi urung lampu ni. Air hak yang duduk bawah lampu saat ni tu penuh katu dalam. Mampu habis katu dalam. Jadi banyak orang duduk dalam. Baik, oleh kerana katu saat ni tu adalah binatang yang tidak mempunyai darah mengalir, maka bangkainya dimaaf nisbah kepada air. Dimaaf nisbah kepada air. Maksudnya dia jatuh dalam air, ia tidak menajiskan air. Tiba-tiba masa kita buang katu, kita buang, kita tengok air jadi putih. Air jadi putih sepu. Macam air susu jadi. Banyak sangat katu jatuh dalam. Maka air tersebut dihukumkan sebagai mutanajis kerana katu saat ni itu mengubahkan air itu. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disebut lagi, antara benda yang dimaafkan adalah dimaafkan sedikit daripada bulu yang najis. Kita ada bulu, dia ada bulu yang suci dan ada bulu yang najis. Setiap bulu daripada binatang yang boleh dimakan. Setiap bulu daripada binatang yang boleh dimakan. Yang bulu tu tercabut ataupun dicabut ketika binatang tu masih hidup, ataupun ketika binatang tu telah mati, tetapi mati dia adalah mati menurut sembelihan yang diizinkan oleh syarak, maka bulu tersebut dihukumkan suci. Sekali lagi, kita ada bulu najis, kita ada bulu suci. Bulu suci lagu mana bulu suci? Bulu binatang
yang dimakan dagingnya. Bulu biri, bulu lembu. Lembu hak jenis ada bulu. Benda lagi, bulu ayam, bulu itik. Okey, bulu tu adalah suci. Tapi dengan syarat dia tercabut ketika binatang tu masih lagi hidup. Okey, syarat yang kedua. Ataupun binatang tu telah mati, tetapi kematian dia adalah melalui sembelihan yang diizinkan oleh syarak. Kita sembelih dia, maka bulu dia juga suci. Tetapi kalau binatang yang dimakan dagingnya mati kerana bukan sembelihan yang dinisbahkan kepada syarak, kena langgar lori, bahan nyakit mampu herah jadi bangkai, maka bulu juga hukum najis. Okey, bulu ayam najis ke tak? Kita kena tengok. Nak kata najis tak, kena tengok dulu. Tengok mana? Ambil bila bulu ayam? Ambil masa dia hidup lah. Okey, suci. Baik, ambil lepas daripada dia mampu dah. Dah mampu dah sebab mana mampu? Sebab meleh lah. Okey, suci. Dan sebab mana mampu? Selain daripada sebab meleh. Sebab budak-budak dia belaga sampai ke mampu ayam. Allah, dia belaga. Allah. Ayam hak jenis baka baik ni, dia tak kalah orang. Lagi tak mampu lagi tu je belaga. Macam ke biasa buat ni. Belaga ayam. Lah ni ada lagi belaga ayam. Kalau dulu memang belaga ayam ramai, lah ni ada lagi belaga ayam. Di Terengganu ada satu tempat, tapi malah kita ceritalah. Amba dengar dalam setahun lepas ke 2 tahun lepas amba dengar. Kena kejar di Port Lee tengah sembahyang Jumaatnya belaga ayam lagi. Tua-tua tu. Tua-tua tapi dekat dengan kampung ni, tapi tak boleh kabur lah kampung mana. Dekat dengan kampung ni. Hanya belaga ayam lagi. Dia buat bong tak sekarang. Allah tua. Maya Jumaat lagi pakat belaga ayam. Ayam hak baka baik ni, memang Allah tuang dia. Tuang dia tengok lagi Port Lee lagi. Dia dak lari ayam. Lagi dak mampu lagi tu, lagi dak mampu lagi tu lah. Dia berlawak. Mampu kerah ayam tu. Dah ambil bulu masa mampu tu lah. Maka bulu tersebut dihukumkan sebagai najis. Okey. Kita tahu dah bulu suci, bulu najis. Bulu binatang yang tidak dimakan daging, hukum dia adalah najis. Bulu kucing najis. Bulu anjing tak seroyak lah, bulu babi tak seroyak lah, tu memang najis muwalladah dah. Bulu kucing najis. Bulu keldai najis. Bulu binatang yang tidak dimakan semua najis belaka. Bulu binatang yang dimakan suci dengan syarat-syarat yang kita sebut saat ni. Baik, bulu yang najis, kalau sikit dimaafkan. Bulu kucing, sikit dimaafkan. Kalau banyak tidak dimaafkan. Sikit pada urus kata sikit gitu. Okey, dimaafkan. Kita sembahyang tengok, ada bulu 2-3 helai bulu kucing, mau kita dimaafkan. Baik, kalau banyak tidak dimaafkan. Penuh tubuh dia bulu kucing, umur dia ramai sangat pelihara kucing. Sebab dia tak ada anak, pelihara ada 80 ekor dia pelihara kucing. Kucing dengan dia tu macam gemuk ayah dah lah. Dok sepes situ, sepes sini, baju-baju dia penuh dengan bulu. Penuh macam kucing dah jadi. Contoh kita katakan. Maka tidak dimaafkan kerana terlalu banyak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya katanya, dan di antara najis yang dimaafkan lagi adalah bangkai yang tidak mempunyai darah mengalir. Itu kita cerita dah. Begitu juga najis yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Kita ada najis yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar dan ada najis yang dapat dilihat oleh mata kasar. Maksud tidak dapat dilihat oleh mata kasar kerana kecil sangat, kerana sikit sangat. Lalat, dia pun jijak atas tahi cair. Jadi dalam tandas tu adalah orang mana berok tak tahu, tak cucu dah lah cair tahi. Lalat bengong, lalat ejau, jok dia jijak atas tu. Kita duduk sebelah, tubik daripada tandas, dia kejar kita duduk setarang, jijak atas baju kita. Terjun dalam air sebagai contoh. Benda tu kita tak nampak. Dah dia apabila dia injak atas tahi cair tu, di kaki dia kena najis tu. Dah sikit sangat. Jadi tak ada masalah. Mereka kalau dia bawa supik tu lain. Kaki dia siap bawa supik tu lain lah banyak. Jadi sikit sangat tak ada masalah, dimaafkan. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga punggung burung, punggung tikus dimaafkan belaka. Punggung kucing. Dah kucing basuh bila basuh begok? Dah pernah basuh begok. Dah kita sembahyang dia mari duduk atas, dah kucing hak yang jinak kan. Kita duduk duduk atas kain, dia kabak atas belakang. Dah tak menanggung najis ke? Tak ada masalah. Sebab benda dimaafkan. Malaikat kalau ada tokoh tahi duduk atas belakang dia, hak tu lain lah. Hak yang punggung tempat keluar najis hak tu dimaafkan.
Begitu juga tikus. Tikus yang nyelang dalam air kita, nyelang dia mandi buat dia. Lepas tu naik mula tak apa. Dah kan di punggung kang dia ada najis basuh berok bila? Dimaafkan kata ulama. Sama juga dengan punggung burung dimaafkan. Baik. Begitu juga sedikit daripada ghubar as-sirjin. Debu, dia tulis sini, terjemahan di sini adalah debu baja. Dia maksud baja di sini dulu dia buat baja daripada tahi binatang. Jadi tahi binatang tu najis. Debu daripada tahi binatang, hal tu sedikit dimaafkan. Baik. Sama juga dengan kata dia mana lagi? Dan mulut kucing yang memakan sesuatu yang bernajis, namun kemudiannya ia menghilangkan dirinya dan kemungkinan ia menjilat air yang sukatangnya 2 kalah. Okey. Sekarang ni ada seekor kucing. Jadi kita tengok dah yang kekah tikus. Kekah tikus mampu ha tikus. Ni bapang habis ni mulut dia penuh darah Darah tu najis dah. Bangkai tikus najis. Lepas daripada tu senyap dia, tak tahu apa mana dah. Yang mana masa dia pergi saat ni ada kemungkinan dia pergi minum air yang banyak. Dia apabila dia jilat air, minum air yang banyak, jadi mulut dia bersih. Kalau kita yakin, kita tengok dia pergi ke air banyak, dia jilat apa semua sekali sampai ke mulut dia bersih, tu jelas lah, suci lah mulut dia. Sekarang ni kita dah yakin. Kita dah yakin. Okey, sekali lagi ya. Tengok. Kucing, katakanlah ni air kita. Ni air kita. Jadi lepas daripada dia kekah, tikus, darah penuh, tiba-tiba dia pergi jilat dalam air kita, maka air kita yang sedikit dihukumkan sebagai mutanajis. Satu, jelas. Sebab sikit. Yang kedua, dia kekah tikus, penuh mulut darah dia pun pergi tempat air banyak tepi sungai ke, tak kira lah. Dia pun jilat air, dia benda tok kepala dia dalam air. Jadi bersih molek. Dia pun pergi jilat pula air kita yang duduk dalam gelas Maka kata ulama air ni dihukumkan sebagai suci. Kerana mulut dia cuci dah lepas daripada dia minum air yang banyak sana ni. Berapa dah? 2. Yang ketiga. Okey, yang ketiga kita bincang Yang ketiga ni kita dak tengok sendiri. Dia sekarang ni lepas daripada dia makan tikus, jadi jelas mulut dia najis. Kita dak tengok pun dia minum air banyak, tapi dia hilang sekejap. Yang mana dalam tempoh hilang tu ada kemungkinan dia saat itu minum air yang banyak yang boleh menyucikan mulut dia. Tiba-tiba dia datang balik, dia pergi jilat air dalam bekas kita ni. Adakah kita hukum air dalam bekas kita ni mutanajis? Tak, kata ulama tak. Air ni tetap dihukum suci. Kerana kehilangan dia yang sekejap. Yang mana ketika kehilangan dia sekejap, ada kemungkinan mulut dia bersih. Ada kemungkinan, walaupun kemungkinan yang lemah, maka ketika tu dia tidak dapat menghilangkan kesucian air ini. Allah, payah sikit kita nak faham bab ni. Okey, hamba urang sikit lagi ya. Dengar molek. Sekarang ni air ni kita yakin 100% adalah air suci. Air yang suci lagi menyucikan. Berarti molek. Air ni kita yakin 100% suci lagi menyucikan. Mulut kucing najis, kita yakin najis. Tiba-tiba dia jilat dalam ni, maka kita yakin najis yang ada pada mulut dia 100% najis yang ada pada mulut dia saat itu dapat menghilangkan kesucian air ni. Sebab kita yakin najis. Okey, satu. Yang kedua, air ni suci, kita yakin air ni suci. Tiba-tiba dia makan najis, dia hilang sekejap. Apabila dia hilang sekejap, dia mari. Ketika dia hilang sekejap, ada kemungkinan dia makan tempat lain, minum tempat lain, jadi mulut dia yang ada najis tu kurang dah. Tak ada 100% jadi kurang dah. Maksudnya mungkin 80% lagi dia mulut dia najis. Apabila 80% sedangkan air ni 100% yang suci, maka mulut dia yang kita tidak yakin 100% najis, dia tidak dapat menajiskan air yang kita yakin suci 100%. Faham ke tak? Ke tak faham? Faham kan? Nah, tengok ni cara ulama berfikir. Kita dalam kaedah fiqh ada kaedah nama dia al-yaqin la yuzalu bisyak. Benda yang yakin tidak dihilangkan dengan syak. Benda yang yakin tidak dihilangkan dengan syak. Okey, ambil contoh lain untuk faham masalah ni juga, membantu untuk faham masalah ni. Tadi kita ambil wudu. Kita ambil wudu. Bermakna kita yakin kita ada wudu. 100% kita yakin kita ada wudu. Wudu yang ada pada kita tidak akan tercabut melainkan kita kena yakin 100% terjadi hadas pada diri kita.
Okey, boleh faham? Brau. Yakin ketuk tu. Jadi yakin ketuk saat itu dapat menghilangkan yakin kita bersuci. Okey, jelas. Satu. Yang keduanya, kita lepas daripada kita berwuduk, dalam 2 jam kita nak semayang. Tiba-tiba mari syok. Aku ketuk kedok lagi ya. Baik. Aku ketuk kedok lagi ya. 50-50. Jadi mari syok 50-50. Adakah dapat menghilangkan 100% suci yang ada pada diri kita? Tak. Mesti kena 100% kita yakin kita berhadas, barulah dapat hilang 100% suci yang ada pada diri kita. Okey, boleh faham tak? Boleh faham kan? Satu. Yang kedua gini pula. Kita ni ambil wuduk tadi, memang kita yakin kita ada wuduk. Yakin. Lepas selang beberapa jam kita nak semayang, mari berat kita ketuk dah. 70% kita rasa kita ketuk. 80%. Berat aku ketuk dah, tapi tak yakin. Tak yakin aku ketuk. Tadi 50-50. Hak ni 70%, 80% rasa aku ketuk. Tapi aku tak yakin. Ya 80% tak yakin, okey. Dia nak yakin dia 100%. Tapi berat ketuk, tapi tak yakin. Masih lagi ada, kalau kita kata 80%, masih lagi ada 20% kemungkinan tak. Okey, boleh faham kan? Jadi kalau kita kata aku macam berat ketuk 80%, dah rasa berat ketuk. Dah 20% lagi ya. 20% macam tak ketuk. Okey, adakah kita saat ni tu boleh semayang dengan wuduk tu? Kata ulama boleh. Sebab dia. Sebab kita hanya 80% saja kita rasa kita berhadas, sedangkan suci yang ada pada diri kita ada 100%. Maka hak 80% dia tidak dapat menghilangkan hak yang 100%. Okey, jelas. Nampak tak? Okey, kita pergi kepada masalah yang kita nak bincang saat ni. Baik. Ni cara ulama berfikir. Ulama berfikir kerana memahami daripada Quran dan hadis. Rasul hajar gitu cara berfikir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi. Apabila seorang di kalangan kamu dia syak dalam sembahyangnya, adakah dia sembahyang 3 rakaat ataupun 4 rakaat, maka dia kena binakan sembahyang dia di atas apa hak yang diyakini dan buang hak yang syak. Begitu dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia mendapati ketika dia sedang sembahyang ada benda hak dalam perut dia, maka jangan dia keluar daripada sembahyang melainkan apa dia dengar bunyi ataupun bau. Rasul ayat gitu. Maka ulama kata jadi benda hak yang yakin tidak boleh kita nak hilang dengan syak. Kalau mari syak tak boleh kira hak syak kalau pakai hak yang yakin. Okey, sekarang ni air ni yakin suci 100% kita yakin suci. Kucingnya bahan bakar. Tidak pergi mana lepas dia bahan bakar, dia gilat air ni. Maka jelas air ni mutanajis. Kerana kita yakin mulut dia najis, menjilat air yang suci, maka mulut dia najis saat itu dia dapat menghilangkan kesucian air ni. Okey, satu. Yang kedua, apabila dia jilat dia hilang sekejap. Ketika dia hilang ada kemungkinan. Okey, masa dia jilat tu kita yakin dah 100% mulut dia najis. Ketika dia hilang sekejap ada kemungkinan dia saat itu minum air yang banyak yang menyebabkan mulut dia suci. Sebab masa dia mari tak ada bekas di mulut dia, tak ada kesan. Ada kemungkinan. Jadi apabila ada kemungkinan dia minum air pada tempat yang banyak, mulut dia jadi suci, jadi bermakna najis yang ada pada mulut dia 100% saat itu jadi 100% dah. Mungkin jadi 80%, mungkin jadi 70%. Jadi bila jadi 70%, adakah ia dapat menghilangkan keyakinan suci yang ada pada air ini? Tidak. Sebab tu air ini tetap dihukumkan suci lagi menyucikan. Allah. Bukan mudah ni bukan baca surat khabar ni bincang hukum hakam secara mendalam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, faslun wa idza kana al-ma'u qullatayn wa waqa'at fihi najasatun fala yanjusu illa idza taghayyara ta'muhu aw lawnuhu aw rihuhu taghayyuran kathiran aw yasira wa idza zala at-taghayyuru bi nafsihi aw bima'in tahur ولا يطهر إذا زال التغير بمسك أو زعفران أو جص أو تراب. Maksudnya, jika najis terjatuh dalam air yang banyak, sekiranya air mencukupi 2 kolah, kita khabar dah 2 kolah ukuran liter sekarang ni adalah 200 liter ke atas, dan terjatuh najis ke dalamnya, maka tidak ternajis air tersebut kecuali berubah rasanya atau warnanya atau baunya dengan perubahan yang banyak ataupun sedikit. Jadi kalau air itu cukup 2 kolah 200 liter ke atas, jatuh najis di dalamnya, najis yang tidak dimaafkan, maka najis tersebut tidak menajiskan air itu. Air itu tetap suci lagi menyucikan. Baik, melainkan barulah air tersebut menjadi mutanajis
apabila najis itu merubahkan air, sama ada mengubahkan sifat air, warna air, atau ni salah satu, atau rasa dia ataupun bau dia. Kita adalah air, kita tok dalam satu tangki yang besar, tangki tangau. Tangki itu adalah dalam 800 liter tangki, bapak tangki. Kita beli tangki hitam. Baik, tiba-tiba kita buka paip, bau busuk, bau air. Sudah benda pula. Kita pun naik atas tangki, tengok ada 2 ekor tikus, mapu jatang seekor, tina seekor, mati sekaligus. Warna tak tahu mati, mapu kerah duduk dalam tu. Air banyak busuk kau. Maka itu dihukumkan sebagai mutanajis. Mutanajis kerana berubah. Sepakat ulama mengatakan kalaulah najis merubahkan sifat air, maka air tersebut dihukumkan sebagai mutanajis. Jadi air yang banyak semata-mata jatuh najis ke dalamnya, najis itu tidak menajiskan air, melainkan apabila najis itu mengubahkan sifat air. Itu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Katanya jika hilang perubahan tersebut dengan sendirinya atau disebabkan bercampur dengan air yang lain, maka ia dikirakan suci. Jadi air yang banyak semata-mata jatuh najis ke dalamnya, najis tidak menajiskan air itu, melainkan kalau najis mengubahkan sifat air, maka barulah dihukumkan air tersebut mutanajis. Tiba-tiba perubahan yang ada pada air tersebut hilang, jadi macam asal balik. Kata ulama, air saat itu bertukar menjadi suci semula. Okey, kita buat contoh. Taki besar 800 liter, tikus mampu 2 ekor, besok kohong bau. Kita pun buat tikus, kita lock gitu tak cara benda, lock gitu je. Selang 2 minggu kita pergi tengok, bau dak macam biasa, dak bau, warna pun macam biasa, bau macam biasa, rasa pun macam biasa. Maka kata ulama, air tersebut bertukar menjadi suci lagi menyucikan. Boleh faham? Baik, sekali lagi ya. Di sana ada hadis, yang mana hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath." Apabila air itu cukup 2 kala, maka dia tidak menanggung kekotoran. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu la yanjus." Sesungguhnya air itu tidak jadi najis. Kata Rasul, air kalau cukup 2 kala dia tak jadi najis. Air kalau cukup 2 kala tak jadi najis. Maka kata ulama, kalau gitu, kalau tak cukup 2 kala jadi najis lah. Dah kata Rasul, kalau air cukup 2 kala tak jadi najis. Kalau jatuh najis dalam. Jadi benda yang kita faham, yang kita fahamnya kalau tak cukup 2 kala jadi najis lah kalau jatuh najis dalam. Sebab telah kata ulama, kalau tak cukup 2 kala semata-mata jatuh najis dalam, sama ada berubah ataupun tidak, hukum dia adalah mutanajis. Satu. Manakala kalau cukup 2 kala jatuh najis, tak jadi najis air itu, sebab air itu banyak. Melainkan kalau najis mengubahkan sifat air. Jadi air yang 800 liter jatuh tikus dalam, bila kau dihukumkan dia mutanajis? Ketika bangkai tikus mengubahkan sifat air. Lepas daripada itu kita buang tikus, busuk bang air, selang beberapa ketika busuk tu hilang. Sebab dia asal je mutanajis, sebab busuk lah. Dan apabila sebab tu tak ada, kembali kepada suci balik. Okey je lah. Sebab mutanajis kerana busuk. Apabila busuk tak ada, maka kembali kepada suci semula. Dah kalau air sikit tak boleh, walaupun tak berubah. Sebab air sikit mutanajis dia kerana jatuh najis dan dia sikit. Nak jadi suci balik kena tambah air, biar cukup 2 kala. Tambah cukup 2 kala, barulah jadi suci semula air yang sedikit. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya tidak dikirakan suci jika hilang perubahan tersebut disebabkan oleh kasturi atau za'faran atau al-jas atau tanah. Jas ni maksudnya kapur ataupun tanah. Sekarang ni katakanlah dia kalau kasturi dia ada bau, kalau za'faran ada warna. Kasturi ni kasturi bau, minyak kasturi itu bau. Za'faran dia warna, za'faran dia ada warna dia. Ni kat kita ada orang masuk pakai za'faran kan. Za'faran sejenis tumbuh-tumbuhan tu. Orang puang tahulah. Tak tahu balik lagi buka Google tengok tulis za'faran, lagu mana bentuk za'faran, lambak dalam Google. Tak pandai Google,
Bujur dak pandai ni, pandai belaka ni. Dak pandai suruh cucu buka. Khabar mai wang panggil kejap Toki dengar ustaz khabar Za'faran Toki nak tengok Za'faran Toki dak pandai nak pecek-pecek. Benda-benda gugum dia. Sebut warna pun cucu pandai, cucu ni pandai belaka. Umur 10 tahun tu Allah ke tua pandai. Baik, suruh dia buka. Boleh tengok benda Za'faran. Za'faran ni sejenis tumbuhan yang ada warna dia warna merah. Orang letak dalam makanan-makanan. Okey. Sekarang ni kita ada benda kasturi, bau. Za'faran ni adalah dia pewarna. Yang ketiganya adalah dia cerita benda jis ataupun jas ni kapur putih. Kapur tu lah kapur. Lepas tu tanah. Ni dia warna. Dia ada warna. Jadi sekarang ni kan air ni banyak. Katakanlah 800 liter. Jatuh tikus mampus dalam. Busuk bangor. Kita buang tikus. Busuk. Maka air ni dihukumkan mutanajis. Selang beberapa ketika busuk tu hilang, maka bertukar air ni menjadi suci lagi menyucikan. Kerana yang menajiskan air ni adalah berubah bau dia. Tiba-tiba berubah tu hilang, sedangkan air tu masih lagi banyak, maka dihukumkan suci. Baik. Ataupun bukan kita lama kita ambil air lain, kita buka, kita tambah sampai ke hilang bau, kita tambah air lain, maka dihukumkan suci. Okey jelah. Dua, yang ketiga. Ni hak ni. Sekarang ni busuk bangor bau, maka air ni dihukumkan mutanajis. Kita pun ambil kasturi, ambil minyak atar, orang wi kita balik Mekah bau ni, orang wi kita curuh dalam. Kita pun kucar-kucar. Hilang terus bau busuk, bau kasturi pula. Adakah air saat ni dihukumkan sebagai suci lagi menyucikan? Kata ulama tak. Sebab apa? Sebab ada kemungkinan bau busuk saat ni tu tikus hilang, dan ada kemungkinan bau busuk dah hilang tapi dia tersembunyi di bawah bau kasturi. Oleh kerana kita tidak yakin hilangnya bau busuk saat ni, betul tak? Ada kemungkinan hilang sungguh, dan ada tak kemungkinan dia tersembunyi di bawah bau kasturi. Oleh kerana kuat sangat bau kasturi sampai ke dak bau tu, tapi masih lagi ada kemungkinan, maka kita tidak yakin hilang. Apabila kita tidak yakin hilang, maka pada asalnya air itu mutanajis. Kita tidak yakin hilang sebab yang menajiskan air, maka tetap dihukumkan air tersebut sebagai mutanajis. Okey, sama juga. Sekarang ni kita kata jatuh tai lembu dalam. Sampai ke hijai. Kalau kita lock gitu, dalam 2-3 bulan air jadi jernih balik, maka air itu dihukumkan sebagai suci lagi menyucikan. Sebab hilang dah sebab yang menajiskan air. Itu yang pertama. Yang keduanya, masa tengah hijau tu kita pun ambil tanah, kita letak dalam air. Dia tanah tak ada masalah, kita letak dalam air tetap air tersebut masih lagi suci lagi menyucikan. Baik, kita ambil tanah, kita letak dalam air. Jadi air yang warna hijau tadi tu tukar jadi warna kuning. Ada nampak dah warna hijau? Ada boleh guna lah. Nanti dulu kata ulama. Warna hijau najis tak ni ada kemungkinan hilang sungguh, dan ada kemungkinan tersembunyi di bawah warna seluk. Maka oleh kerana kita tidak yakin hilang sebab yang menajiskan air, sedangkan pada asalnya air itu mutanajis, maka ketika itu masih lagi kita hukum air tersebut mutanajis. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk malam ni kita berhenti sini dulu dan kita buka soalan sekejap. Kalau sekiranya ada. Tak ada soalan, kita berhenti dulu. Okey, ada tak nak tanya benda? Semut dalam air. Okey, semut dalam air. Semut ada dua. Yang pertamanya, semut banyak ni, kita nak rayak hak dua, hak yang kita nak bincang pak ni. Yang pertama semut hidup, yang keduanya semut mapung. Semut kalau hidup dia adalah suci. Tapi bukan boleh makan, bukan. Suci ni bukan dia seperti babi, bukan seperti anjing. Semut kalau hidup tak ada masalah. Okey. Banyak mana pun tak ada masalah. Yang pertama, yang keduanya semut hak yang mapung. Semut mapuk dia adalah bangkai. Setiap bangkai binatang hukum dia adalah najis, melainkan 3 bangkai sahaja yang tidak najis. Belalang, ikan, manusia. Hak ni suci. Jadi bangkai tu najis, dia duduk dalam air. Maka adakah semut hak yang bangkai saat itu dia menajiskan air yang sedikit? Kata ulama tidak. Kerana benda? Kerana dimaafkan. Kerana semut tu termasuk dalam bangkai binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Tadi kita ceritakan, kita ada bangkai binatang yang mempunyai darah mengalir, lepas tu bangkai binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Tapi masalah bangkai semut dalam mazhab Imam Syafi'i hanya dimaafkan pada air sahaja.
pada cecair saja, tidak dimaafkan pada pakaian dalam sembahyang. Maksudnya, kalau dalam poket kita ada 3 ekor semut, mapuh. Lepas dari belaga mapuh kerah duduk dalam poket ni. Kita tahu ada dalam poket ni, mapuh Sebelum daripada kita sembahyang, kita kena buang dulu. Kalau kita sembahyang dengan menanggung semut tersebut, dalam mazhab Imam Syafi'i, sembahyang kita adalah batal, tidak sah, kerana di antara syarat sah sembahyang mesti kena suci dari najis yang tidak dimaafkan. Semut tersebut tidak termasuk dalam binatang yang dimaafkan pada pakaian dalam mazhab Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan yang lain? Tak ada, kita berhenti dulu Okey, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.